Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada terlepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, solatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain daripada solat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. Dulu badan saya selalu lenguh-lenguh. Sendi pun selalu sakit-sakit. Sekarang alhamdulillah, badan saya lebih cergas dan bertenaga. Lepas saya guna secara istiqamah. Terima kasih Sendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Nampaknya Abang Fizo kita dengan Datuk Si Mahdi masih lagi malu-malu masih lagi tak tunjukkan muka dia. Pada malam ini kita berforum. Ada. Itu dia. Oh my. Tiba-tiba gegak gempita dekat seluruh rumah nampak muka Fizo ni. Aduh.
Dia masuk dalam ranking. Yang pertama, Cik Hafiz pun jadi rebutan sebab dia sekarang ni seorang-seorang dekat rumah, bini dia jauh. Kan? Ini bahaya. Kemudian Cik Fizo kita pula sentiasa menjadi top rank rebutan satu antara Malaysia. Begitu juga Datuk Seri Mahdi, jejaka idaman Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Datuk Seri sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi malam ni kita bersama dengan Sifu. Sifu bisnes yang terbaik ni. Kan? Tu dia. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan kita sembang santai je. Cuma ucapkan terima kasih pertama pada Yayasan Budi Asam Malaysia yang telah menaja program kita pada malam ini. InsyaAllah pada siapa yang berhasrat nak menyertai korban, boleh menyertai dengan Yayasan Budi Asam Malaysia sebab baru-baru saja dalam 2 hari lepas kita terima surat yang Yayasan Budi Asam Malaysia telah dipilih sebagai wakil tunggal untuk melaksanakan korban di Afrika. Jadi setiap sumbangan akan korban di Afrika dan juga disumbangkan kepada asnaf-asnaf di dalam negara kita. Dan begitu juga Alhamdulillah. InsyaAllah kalau ikutkan Cik Hafiz, you pun terlibat dengan projek korban ni. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Hafiz. Dan begitu juga tadi ada produk sendi tadi. Kalau mak ayah kat kampung sakit lutut, sakit sendi, boleh dapatkan produk sendi. InsyaAllah berkesan. Malam ni siapa yang tengok live ni ada promosi khas. Normal 2 botol 120, tapi beli malam ni RM100 saja dapat voucher tunai RM20 serta postage percuma hanya untuk Semenanjung saja. Sabah Sarawak ada charge. Okey. Jadi malam ini kita dengan tajuk meniti kejayaan dalam perniagaan di musim PKP. Jadi kita mulakan dengan orang yang paling hebat sekali ni, diukurnya dengan janggut. Kita tengok janggut siapa paling panjang. Jadi dialah yang akan mulakan sesi malam ni. Datuk Sri sihat, Datuk Sri. Datuk Sri sihat. Alhamdulillah Ustaz. Sihat walafiat Ustaz. Datuk Sri ni daripada mana ni? Live kat mana ni? Secret Ustaz, tak boleh tahu. Lain macam dia punya background. Aduh. Tak dapat balik rumah kat luar Tak cuba. Oh, kat luar pun jadilah. Okey, jadi sekarang ni Alhamdulillah malam ni kepada siapa yang tengah menyaksikan acara live, sila kongsikan link ni, share pada semua kawan-kawan. Malam ni kita nakkan ilmu. Nakkan ilmu. Malam ni nak share dengan semua orang hebat ni, termasuklah Abang Fizo kita pun sama sebab saya ingat lagi waktu program apa kita dekat tu? Datuk Sri? Jam Bukan jam. Jelajah usahawan Jam. Masa tu ya Allah saya tak boleh. Saya punya slot ni pelengkap je tapi orang lain tu hebat-hebat dia tengok Abang Fizo dekat atas pentas tu. Saya tak sempat nak salin nota lah, banyak sangat point lah macam tu lah akhirnya kan. Tapi tak apa. Malam ni kita share. Power. Okey, jadi dalam dunia Datuk Sri soalan yang pertama, dalam dunia yang serba mencabar ni kan, ditambah pula dengan PKP, dengan ketidaktentuan serta kecelaruan perkembangan ekonomi. Tak clear? Tak clear, dengar tak? Orang lain dengar tak? Okey. Yang lain dengar. Cik Hafiz dengar, Cik Fizo dengar, Abang Fizo dengar. Abang Fizo dengar. Datuk Sri kat mana ni? Dah keras lah Datuk Sri Mahdi kita. Datuk Sri? Okey tak? Wah, ni kacau ni. Dia terpegun dengan aura ustaz tu. Tapi kalau tengok dari segi feature ni, dia pada bangunan tinggi ni. Ada KLCC di belakang tu. Itu dah okey tu. Dia dah masuk itu okey tu. Okay, kita tunggu jap. Dia tengah tu, dia tengah tawaf pula dia punya ni. Dia internet. Ya. Apa Datuk Sri Mahdi ni dia kata share. Sekarang ni macam-macam Macam-macam cara orang nak berniaga hari ni. Macam-macam produk online, macam-macam produk yang nak diketengahkan kan. Macam-macam. Jadi mudah-mudahan apa juga yang anda lakukan pastikan apa pun dengan ilmu. Kadang orang nak buat sesuatu tapi tak ada ilmu. Jadi malam ni kita cuba timba ilmu sebanyak mungkin. Tak apalah. Mungkin kita mulakan dengan
Dato' Fadil. Okey. Ni. Dapat dah tu. Wallahu alam line sempat okey pula. Okey, boleh dengar saya? Ya, cik. Okey, baik. Boleh. Okey. Okey, jadi dalam dunia yang mencabar ni, ditambah pula dengan PKP dan ketidaktentuan kecelaruan perkembangan ekonomi, ramai yang hilang kerja, ramai yang hilang sumber pendapatan, malahan ada sektor tertentu suka tak suka terpaksa mengubah haluannya. Contoh kawan-kawan saya yang dalam bidang pelancongan tiba tukar jaga lembu pula. Ada pula yang dalam bidang sektor-sektor tertentu dia dari segi dia bawa dulu dia biasa dia turis jugalah pelancongan bawa naik kapal, pasal jual minyak pula dah sekarang ni. Jadi mana kata perubahan yang dia buat suka tak suka terpaksa tukar haluan dan fokus dan perniagaan, walaupun masih dalam perniagaan tapi dia tukar disesuaikan dengan keadaan. Jadi sebenarnya apa yang diperlukan oleh seseorang kalau nak berjaya dalam perniagaannya? Silakan Datuk Sri. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap line clear. Line internet clear lah kot ya. Clear. Okay. Alright. So, pertama kali soalan yang sangat cantik yang memang bermain di fikiran orang sekarang ni. Sekarang ni kita ada dua kategori benda. Macam mana Zak? Tak ada. Ya. Okay. So ada dua jenis manusia. Satu orang yang makan gaji, orang yang bekerja mengharapkan gaji. Satu orang yang usahawan, orang yang jadi bos lagi dah ni. Okay. Bila orang yang makan gaji ni, bila PKP datang dia affected. Dia affected in the sense of what? Dia dipotong gaji ke, dia ni tak diberi gaji. So apa yang dia buat, dia kena mencari benda lain as an alternative. Soalan Ustaz ni more towards orang yang usahawan ataupun bos. Bos ni bila PKP datang dia affected, dia punya business semua affected. So bila affected, apa yang dia kena buat? Okay, saya nak jawab kepada dua-dua segmen sekali. Bila orang tu makan gaji, bila PKP datang dia kena work from home. Apa maksud work from home? Ramai orang tak work from home. Bila work from home ni dia banyak orang sleep at home. Dah maaf dia bukan work from home, dia sleep at home. Apa yang dia buat? Okay, first bila anda work from home ni yang saya nak betul-betul kena dengar, kalau boleh catat orang kat luar sana dengan Facebook ni, kau boleh tulis benda ni. First thing, bila berlaku PKP, first thing kena adapt changes. Kena adapt benda tu. Sebab ramai orang bila benda ni berlaku dia mindset tak boleh terima. Dia kata, ya Allah, susah lah aku. Allah, habislah aku. Allah, berlikup lah aku. Bankrupt lah aku. Habis lah aku. The moment dia akan cakap perkataan-perkataan macam ni, na'udzubillah min zalik, itulah yang akan berlaku. So, sangat penting. Jangan guna perkataan yang kecil. Betul. Bila jadi benda ni, first kena adapt changes. Fizo selalu cakap kan, mindset must be positive. So, penting sangat kena jaga benda ni. First, adapt changes. Second, bila anda work from home, bila anda adapt changes meaning menerima perubahan, adapt changes. Yang kedua, work from home ni anda kena betul-betul work from home. Apa maksud work from home? Bangun pagi. Contoh sebelum ni, masuk office pukul 8.30 pagi contohnya. Bila masuk office 8.30 pagi, pagi-pagi pukul 8 suku atau 8.20, anda kena pakai macam ke office. Contohlah macam saya ni pakai macam ke office. Lepas tu 8.20 masuk kereta. Kalau selalu pergi office kereta, masuk kereta, keluar. Pusing satu orang, pusing taman ke, pusing kawasan tak kisah. Pusing, patah balik. Saya repeat kena buat benda tu sebab nak kena beritahu mindset anda keluar untuk bekerja. Sebab ramai orang tak buat benda ni, dia akan effect dia punya pekerjaan, minda dia akan effect. And of course, nombor 3, bila dia patah balik dekat office dia, yang ni rumah dia, work from home kan, nama pun work from home. So patah balik dekat home dia kena ada satu dedicated place. Dia kena satu tempat yang memang boleh buat kerja. Dia pakai dia elok pun. Sebab ramai orang work from home, dia pakai apa? Dia pakai t-shirt, dia pakai kain, depan TV. Dah keras dah. Terpegun dengan aura ustaz tu. Yes, ada masalah lain ni gitu. Dah kerah dah. Sampai ada gangguan tu. Duh, sayang lah. Poin tengah sedap tu. Ya.
Okey, tak apa. Saya ingat kita beralih tadi poin yang disampaikan oleh Datuk Sri Mahdi tadi. Kan makan gaji cabaran dia sebab dia orang bila bekerja dari rumah BDR, bekerja dari rumah BDR, badar. Dia macam perang badar sebenarnya. Bukan senang. Bekerja dari rumah sebab nak amanah pada diri sendiri. Nak amanah pada diri sendiri bukan senang. Jadi mana kata tu antaranya. Lepas tu yang penting adapt changes. Maknanya kena absorb. Dia macam lebih kurang kita air ni kalau kita ambil dia pakai sponge. Kalau dah air kopi yang kita serap, air kopi lah kita dapat. Kalau kita serap kemudian kita pindah ke tempat lain. Maknanya ambil sesuaikan dengan keadaan kita. Itulah yang sepatutnya lah. Bangun pagi, suasanakan cara bekerja kita. Walaupun kita work from home kan. Jadi buat kerja betul-betul sebab tu tetap ada amanah dia. Okey, mungkin nanti Datuk Sri Mahdi dia akan sambung lagi. Tapi dia cuba adjustkan line dulu. Kita kembali kepada panel kita yang kedua pula. Iaitu saudara Hafiz Yu. Yang merupakan orang kata founder dan juga CEO kepada TDC Holdings. Orang tahu dan kenal dia Situ Joy kan. Jadi sebelum saya tanya soalan kepada Cik Hafiz ni, kita tengok video ni. Di situlah berlakunya letusan pada tahun kedua. Satu letupan yang kita gelar sebagai fenomena Situ Joy. Semua patut bersatu, sama-sama untuk teruskan berkongsi satu kebaikan. Macam mana Situ Joy ni mengubah hidup ramai orang seperti kita ada di sini. Dan juga kita sampaikan untuk mengubah hidup orang di luar sana. Okey. Itu dia sedikit paparan betapa meriahnya majlis jamuan makan malam. Kali yang ketiga, walaupun tak ajak kan, tapi kita rasa okey. Jadi kita tengok macam tu lah Kalau kita tengok, patutnya kita rasa inspired, kita rasa kita pun nak berjaya macam ni. Kita pun nak berjaya macam ni, mudah-mudahan kita pun akan masuk dalam senarai mereka yang berjaya. Jadi Cik Hafiz putus asa, lemah semangat, sindrom yang seringkali datang pada masyarakat kita, khususnya yang terjejas teruk dalam bidang perniagaan. Kan? Dan ada yang sebelum tibanya wabak coronavirus hebat, menjadi champion dalam bidangnya tersendiri, tetapi bila tibanya coronavirus ni, datangnya PKP, ramai pemain-pemain perniagaan ni, kan, business player ni tersungkur. Jadi apakah rahsia yang perlu ada untuk bangkit? Saya yakin Cik Hafiz pun pernah dalam babak-babak, dalam bibit-bibitnya kejatuhan, mungkin pernah jatuh, pernah ditimpa masalah sehingga kan hampir rasa tak boleh nak bangkit. Tetapi apakah rahsianya kepada semua yang kat luar sana, anda kata diuji seperti itu, jatuh tiba-tiba, bagaimana nak bangkit semula berdasarkan pengalaman Cik Hafiz sendiri? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Samsul Debat USD. Saya ada berapa minit jawab soalan ni? Panjang soalan ni. Jawab je. Soalan panjang. Saya boleh jawab 1 jam tak henti tu. Okey, saya cuba ringkaskan. Sebenarnya sejarah manusia, tamadun manusia dah membuktikan kita ada kitaran dan sejarah selalu berulang sebenarnya. Jadi apa yang Ada charger iPhone tak Kak?
Charger iPhone jap. Apa tu? Ambil jap kak. Saya Dua dah ada iPhone. charger iPhone. Okey, sama-sama Cik Amin. Okey. Sejarah peradaban manusia, Ya, sejarah sebenar ya selalu berulang kan. Wabak selalu berulang. wabak pun sebenarnya tidak kali pertama. Kalau ikutkan catatan pun sebenarnya sudah lebih daripada 10 kali haji tidak dibolehkan, walaupun pada zaman Rasulullah lagi sudah ada. Jadi orang yang bising kata tidak boleh solat berjemaah, tidak boleh menunaikan umrah dengan haji. Sebenarnya pada zaman Rasulullah lagi sudah terlakunya wabak-wabak, dan pada zaman dulu-dulu sebelum Rasulullah SAW lagi sudah ada naik turunnya ekonomi, sudah ada kitaran ekonomi yang tak okey, sudah ada perubahan zaman daripada dulu jalan kaki jadi naik kuda, naik kaudai, naik unta, lepas tu dia naik basikal. Jadi zaman sentiasa akan berubah. Okay, dulu mungkin kalau kita nak daripada satu kampung ke satu kampung, kira sangat jauh dah. Lepas tu daripada mukim ke mukim, lepas tu negeri ke negeri. Dan sekarang negara ke negara. Dengan masa 24 jam kita sudah boleh sampai ke Amerika Syarikat. Di mana dulu adalah sesuatu benda yang sangat-sangat mustahil. Dan kemungkinan besar, seperti apa yang saya pernah kongsi dengan Ustaz Samsul Debat, kemungkinan besar satu hari nanti cucu cicit kita rumah ada di Malaysia, kerja di Thailand, sekolah di China. Dan semua benda tu berlaku pada hari yang sama. Sebab canggihnya teknologi, sebab hebatnya teknologi. Dan benda ini kita perlu adaptasi. Dan kita tak boleh nak menghalang benda itu. Dan merunggut apabila sumber kitaran dan sejarah ini berlaku semula. Seperti mana wabak ini dulu kita ada SARS. Tapi tidak begitu heboh sebab dulu tak ada Facebook yang begitu canggih. Dulu kita ingat kita duduk main Friendster je. Lepas tu main ICQ je. Jadi hebahan dari segi internet tu tak banyak. Walaupun sebenarnya SARS adalah satu wabak yang cukup besar juga satu ketika dahulu sebenarnya. Tapi tidak dihebarkan dengan besar-besaran. Begitu juga ada wabak-wabak pada zaman Rasulullah. Lagilah sebab zaman Rasulullah SMS pun tak ada. Jadi benda ini dibesarkan, dihebohkan, ditakuti dan ditambah persepsi, emosi. Dan benda itu mengalahkan kita. Jadi sebenarnya sejarah hanya sentiasa berulang. Ekonomi kitaran dia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dia ada satu cycle. Saya rasa mungkin Datuk Seri Mahathir lagi jelas daripada saya pasal cycle. Sebab Datuk Seri dalam bidang ini. Jadi benda tu hanya akan berulang. Tetapi apa yang menggalakkan kita adalah sebenarnya kita punya psikologi, kita punya fikiran. Yang mengalahkan kita, yang menggagalkan kita sendiri sebenarnya. Sebab kalau kita melihat, setiap kali kitaran ekonomi, ada je billionaire yang baru muncul. Kalau kata ekonomi teruk macam mana pun, ada je billionaire muncul. Malah kalau kita lihat billionaire yang sedia ada, walaupun mereka di depan media, di depan wartawan cakap, teruklah sales, jahanamlah, teruklah. Tapi bila sekali Forbes magazine keluar ranking, semua naik. Macam tahun lepas. Semua dia orang punya net worth, dia orang punya saham. Semua naik 10%, 7%, 5%. Walaupun sebenarnya mereka duduk menggeleng. 1,000 lebih orang billionaire di dunia ini. Hampir lebih separuh mereka punya net worth meningkat pada tahun lepas. Tapi masa yang sama, bila wartawan tanya, mereka kata, oh teruk. Tapi sebenarnya sales mereka meningkat. Jadi itulah sebenarnya kenapa akan terjadi. Bukan sebab ekonomi teruk ke tidak. Tetapi mindset kita. Kita punya fikiran, kita punya jiwa kacau. Kita punya fikiran terganggu. Sampai kita terhijab, nampak peluang yang ada. Seperti dalam kita nampak ada banyak syarikat yang tengah naik. Contoh macam Top Glove naik gila-gila sebelum kena COVID lah. Naik gila-gila. Banyak juga seperti Grab, Food Panda. Dahsyat jualan mereka meningkat. Kenapa? Dan benda itu kita kena mengkaji. Adakah masa tiba-tiba tutup kata tak ada orang naik taksi dah. Tak ada orang naik Grab dah sebab orang tak boleh pergi kerja, orang tak boleh berurusan, orang tak boleh lintas sempadan, orang tak boleh lintas daerah. Adakah masa itu pemilik Grab dia give up dengan perbelanjaan dia berbilion untuk melabur di Grab?
Tidak, dia berubah. Dia masukkan Grab Food. Sekarang dia masukkan Grab Vegetable, Grab Shopping, Grab More. Terkini dia nak membangunkan Grab More. Baru ni saya dapat satu survey daripada Grab hantar email ke saya. Mereka dengan develop Grab More. Boleh beli sayur-sayuran, boleh beli ikan fresh dan Grab driver hantarkan sampai ke rumah. Jadi itulah kenapa Grab tidak mati. Tapi Uber entah sudah bagaimana. Malah Grab sudah take over Uber. Jadi padahal mereka adalah satu bisnes yang lebih kurang sama dari segi industri, dari segi cara, dari segi model operator mereka sama. Tapi kenapa Grab tetap jago, Uber entah bagaimana, taksi lagilah tak ada cerita. Jadi benda itu berkaitan dengan mindset seorang pemilik syarikat dan juga berkaitan dengan mindset kalau kita seorang makan gaji. Kenapa ada orang makan gaji pada time PKP gaji dia naik? Jawatan dia bertambah, pangkat dia meningkat. Tapi kenapa ada orang sampai hilang jawatan, sampai orang ada hilang kerja, sampai bos bila nak buang bekerja, orang pertama fikir dia. Itu yang kadang-kadang kita harus fikir. Adakah sebab ekonomi tak okey? Adakah sebab COVID-19? Atau sebenar diri kita yang menghijabkan mata hati kita untuk melihat peluang sebenarnya yang tersandar luar di banyak di luar sana. Dan kita masih terkurung dengan frame gambar kita bahawasanya apa yang kita patut lakukan sebelum COVID kita kena terus lakukan. Kita mesti buat cara ni je selama 20 tahun. Padahal ekonomi dengan berubah, teknologi dengan berubah, kan kita punya wabak sudah datang dengan the new normal. Dan benda ini bagi saya definisi the new normal tu bukan something new sebab sejarah sudah berulang. Macam dulu bila orang dulu kata bila keluar jalan kaki naik bas itu biasa. Tiba-tiba sudah ada LRT, dia panggil benda itu the new normal. Is it the new normal? Sama juga dengan wabak COVID-19 ini. Bagi saya dia tak ada perbezaan yang ketara sangat berbanding dengan tiba-tiba kapal terbang muncul. Ataupun tiba-tiba munculnya WhatsApp. Ataupun tiba-tiba munculnya Zoom meeting. Ataupun tiba-tibanya muncul Tesla contoh, syarikat Tesla, kereta yang guna bateri. Jadi new normal ni sentiasa wujud. Kalau kita lihat dia sebagai satu dugaan yang negatif, maka negatif lah. Kalau kita lihat dia sebagai satu peluang yang mungkin kita boleh manfaatkan untuk berkembangkan kita punya bisnes dan kerjaya, maka dia menjadi satu peluang yang cukup luar biasa. Seperti apa yang saya lihat, sekarang semua orang tahu dah. Walaupun makcik di kampung, dia tahu dah apa itu QR code. Di mana dulu orang tak tahu apa itu QR code, dia nampak titik-titik je. Ramai orang tak tahu apa itu QR code. Tapi hari ni semua orang tahu QR code. Dan hari ni saya nampak ramai orang tahu dah apa itu online meeting. Dan ramai orang memanfaatkan online meeting ini boleh berjumpa dengan klien dia walaupun tak perlu berjumpa muka secara offline. Di mana dulu benda ini mungkin tak boleh. Ya, mungkin ejen insurans ataupun ejen takafu ataupun mana-mana orang buat bisnes. Dia nak jumpa dengan orang, mesti set appointment. Mesti jumpa di mana, mesti cari Starbucks ataupun mesti cari kedai mamak. Mesti di office, mesti bawa dokumen tebal-tebal, siap dengan bag-bag semua. Tapi hari ini kenapa tiba-tiba boleh? Jom kita set Zoom meeting 9 malam, jalan. Tak perlu apa-apa. So kalau bagi orang yang berasa ini satu dugaan yang negatif, maka negatif lah. Bagi siapa yang berasa positif, positif lah. Contoh macam live stream hari ini. Kita masing-masing duduk di tempat yang berbeza. Okay, sampai Datuk Seri paling hamba sekali, dia duduk tepi jalan je. Okay. Kita sudah boleh live stream kepada satu Malaysia. Mara saya nampak di Facebook komen ada yang sampai daripada Brunei. Jadi inilah nikmat yang luar biasa, hikmah yang luar biasa yang saya lihat secara positif. InsyaAllah. Saya bagi balik kepada Ustaz lah, kalau cakap panjang lagi nanti Datuk Seri dengan Datuk Seri Vizo tak sempat nak cakap pula. Okey. Jadi terima kasih. Jadi mana kata tu, mana dia dalam hal ni jatuh bangun biasa, ini kitaran memang dari segi peradaban pun menunjukkan sejarah mungkin berulang balik, tapi apa pun yang penting mindset kita. Mindset kita. Kita tengok macam ada satu hamba Allah ni yang saya kenal kan. Dia dalam pada ekonomi gawat, dulu kita pernah cerita ekonomi gawat, dia tiba-tiba naik hotel baru. Kita terfikir dahsyat betul dia ni kata kan. Orang tengah sibuk dengan ekonomi teruk,
dia boleh bina hotel. Okey, Datuk Seri tadi ada point tak habis tadi. Dia sampai tadi yang kata sampai buat kerja betul-betul, naik kereta yang pusing balik rumah, lepas tu dah keras dah. Okay, Datuk Seri, sambung sikit. Datuk Seri, sambung sikit. Okay. Sorry. Tiba-tiba line Tak apa, tak tak clear pula. Okay. Okay. So tadi saya stop kat mana? Okay, yang Tak apa, keluar sakit. patah balik rumah tu kan. So the objective is untuk berita minda kita yang kita work from home. Ramai orang yang tak buat benda tu, dia dekat rumah, dia sleep at home. So bila kita buat benda tu, macam tadi Cik Hafiz dah explain kan, just to teach our mind, mengatakan memang kita work from home, kita kena buat apa yang kita dah buat sebelum ni. So 3 benda, first adapt changes, minda kena betul. Second, pakai macam pergi office, pergi kerja. And then third, ada tempat dekat dalam rumah tu memang dedikasi untuk work from home. Barulah dia environment boleh bekerja. Okay, macam tadi Ustaz Syamsul beritahu, memang ramai orang yang di luar sana, bila PKP ni, saya suka yang Cik Hafiz beritahu, ramai orang jadi billionaire sejak MCO ni sebenarnya, especially last year. Bila pandemik COVID datang, siapa yang betul-betul berubah minda dia memang jadi lebih daripada apa yang dia dapat. Dia macam ni, simple lah. Contoh Malaysia, kita ambil Malaysia. Semua orang ada pendapatan sebelum ni. Okay, tengok tangan saya. Semua orang ada pendapatan. Tapi bila satu golongan ni efek, ada golongan yang diberhentikan kerja, dibuang ke, gaji kurang ke, efek and so on kan. Ada saja baik. Okay, bila kat sini kurang, dekat mana ekonomi ataupun duit diorang ni pergi? Akan pergi satu lagi side yang kat sini akan naik. Macam tu yang Encik Hafiz kata aku, half of the person tu jadi billionaire, lagi ramai lagi jadi duit lagi bertambah. Sebab apa bertambah? Sebab macam ni, money tak dibuang, money tak di-burn, tak dibakar. So money akan ke mana? Money akan circulate. Akan pergi kepada orang yang mana? Orang yang rajin, orang yang tawakal, orang yang doa, orang yang buat sesuatu kelainan. Bila buat sesuatu kelainan, memang orang suka. Macam tadi Cik Hafiz sebut pasal Tesla. Tesla dia punya CEO adalah Elon Musk. Elon Musk ni now dia jadi richest man in the world. Dia dah kalahkan Bill Gates, dah kalahkan Jeff Bezos lah pun. Dia jadi number 1 in the world. Sebab apa? Dia buat satu kelainan. Satu benda yang kita buat kelainan, orang akan suka, orang akan accept benda tu. Now kalau cakap dekat US, dekat United States, orang hantar pizza, company pizza, hantar pizza guna drone sekarang ni. Makin canggih. Benda makin yang macam tak masuk akal tau. And then people love benda tu. So kalau kita nak buat sesuatu, macam Ustaz Syamsul kata, kalau musim COVID ni, apakah yang perlu dilakukan? Bila anda diberhentikan kerja, buat satu kelainan. Contoh, ada satu kapten AirAsia tak salah. AirAsia kan Malindo. Yang bila dia diberhentikan kerja, dia terus buat nasi lemak. Nasi lemak pakai baju kapten. Yang tu kelainan juga. Bila buat satu kelainan, tengok apa berlaku dia punya ni. Jadi viral, orang ramai sampai dia punya income jual nasi lemak lebih daripada jadi pilot. Sama juga sebelum ni kita dengar yang orang jual nasi lemak pakai baju Spiderman dan so on kan. So kalau kita buat satu kelainan, kita akan insyaAllah akan berjaya. Saya waktu umur 21 tahun, saya berjumpa seorang Tan Sri dekat Cyberjaya. Atas meja dia ada lebih kurang 100 katak hijau. Patung katak hijau tu. Dekat tengah-tengah ada katak kuning. Yellow frog kat tengah-tengah tu. So saya pun macam, Tan Sri, apa katak kuning tu buat kat sana? Sebab semua katak hijau, tiba-tiba katak kuning. So apa yang Tan Sri ni jawab? Dia kata, Mahadi, if you want to become successful, kalau nak berjaya, you kena jadi katak kuning. Apa maksud katak kuning? Katak kuning adalah membezakan you dengan semua orang. You akan stand out. That's called advertisement. That's called successful. So kalau nak berjaya, especially masa musim COVID ni, you kena lain daripada lain. Kalau you sama, you akan bergaduh. Bergaduh dalam apa? Kita panggil sebagai red ocean. Tu yang strategi blue ocean datang tu. Apa maksud blue ocean? Is a huge, benda yang besar. Tapi kalau you fighting, you buat benda yang sama, you akan gaduh dalam red ocean. So kalau nak berjaya, malam ni semua orang kena ada mindset. Mindset apa? Jadi katak kuning. Kalau jadi katak kuning, insyaAllah PKP ke, COVID ke, tak ke apakah, insyaAllah memang boleh berjaya. Dunia akhirat insyaAllah. Okay, satu lagi poin yang baik. Satu lagi poin yang baik iaitu kita mesti kelainan. Cipta kelainan, buat lain pada yang lain.
Maknanya saya pun kena pastikan saya ceramah lain daripada orang. Kan, cakap Ustaz lain memang daripada ada orang. kelainan Ustaz. Ustaz sempoi Kan. lah. Okey, kita balik kepada panel iaitu lelaki idaman Malaya, iaitu Saudara Fizo Omar. Jadi Abang Fizo, ni kini kita tengok ramai orang memilih nak berniaga atas talian, nak berniaga online. Kan, tapi tak kala berniaga online ni kita faham lah betapa hebatnya persaingan. Sebab kata Datuk Rimadi tadi, nak kena cipta kelainan sebab ramai. Kan? Jadi perniagaan online ni adakah ada satu peluang, ancaman pada mereka yang sedia ada berniaga atau sudah menjadi kewajipan pada hari ini sebenarnya? So pandangan Saudara Fizo dapat kongsikan pada semua, silakan. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya rasa kat sini lebih seronok mendengar orang-orang hebat bercakap kan. Kita nak berkongsi pun rasa Allahu Akbar. Sambil-sambil belajar kan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Datuk Seri dan Tuan Hafiz. Dia macam inilah, mungkin saya boleh sentuh balik pandangan saya tentang topik yang dibincangkan tadi kan. Dia simple kan. Ramai orang sekarang ni tengah terfikir, apa bisnes aku nak buat? Especially yang hilang pekerjaan, yang hilang sumber pendapatan, ataupun bisnes dah buat sebelum ni tetapi disebabkan pandemik ni bisnes dia tak relevan. Okey, apa aku nak buat? Itu ramai yang tanya saya terima banyak soalan. Okey, dia simple kan. Sampai hari ni tak ada orang kata bisnes mana-mana bisnes tu bagus, bisnes tak bagus, tak ada. Sehingga kan ada seorang hamba Allah ni, dia menjual najis lembu pun boleh kaya raya. Alamak, hilang pula. Wah, macam mana tu ni magic ni? Tengah-tengah Ni sedap bukan cakap line tu tu. lah, hilang terus. Masya-Allah. Ini ada orang tukang button ni. Tengah syok juga tu dengar tu. Aduh, hai. Datuk Mandi pun tadi dah tengah syok hilang. Aduh, mak. Ke admin yang remove dia. Admin! Jangan remove ni, orang tengah syok ni. Sekejap tengok, ada masuk balik tak? Kan dia sedap bercakap, rupanya dia cakap seorang ni. Ni bateri habis kot. Tu dia minta charger tadi kan. Bateri habis. Bateri habis. Okey, tak apa. Sementara Cik Fizo masuk, kita nak pasang ada satu video ni. Pasang video tu. Saya Kaza. Ramai yang bertanya apa rahsia saya kekal aktif. Bersukan, beribadah. Rahsianya, sendi. Sendi membantu saya mengurangkan sakit lutut dan kekal aktif. Okey, tu dia sendi. Siapa yang nak hadiahkan kat mak ayah kat kampung, boleh tu. Malam ni offer RM120 untuk 2 botol, tapi malam ni 100 saja untuk 2 botol. Dapat voucher tunai RM20 serta postage percuma Semenanjung, Sabah dan Sarawak ada charge post. Okey. Jadi siapa yang nak bolehlah contact di apa. Fizo, dah ada balik dah. Sila sambung. Okey, sorry. Tadi apa bateri habis ke apa? tak tahu bateri okey, dia terputus kot. Terputus gunakan handphone ni kan. Okey, sambung. Tadi sehingga kan ada seorang hamba Allah ni, dia berniaga, produk dia adalah najis lembu pun kaya raya. Ada itu yang jual lipas pun boleh kaya raya. So sekarang ni soalnya bukan bisnes apa kita nak buat, bukan produk apa kita nak buat. Persoalan dia adalah siapa customer kita. Apa-apa bisnes sekalipun. Siapa customer yang dengan bisnes kita, produk atau servis kita boleh bantu menyelesaikan masalah mereka. Sebab tu, bisnes yang bagus adalah bisnes yang menyelesaikan masalah. Sebagai contohlah produk sendi tadi tu.
Bisnes dia adalah menyelesaikan masalah orang yang sakit lutut. Dia tak perlu menjual pun. Tapi kalau orang tu ada masalah, aku untuk bantu kau. Itu konsep bisnes sebenarnya. So berbalik pada tu, sekarang ni agak-agak musim COVID, musim pandemik, ramai tak orang bermasalah? Mesti ramai kan? Ramai sangat orang bermasalah. So bila banyak masalah, sebenarnya banyak peluang bisnes. Setuju ke setuju? So kalau kita nampak pandangan betapa luasnya market bisnes, betapa banyaknya masalah, betapa banyaknya cabaran, kita hanya minta dengan Allah. Saya selalu minta doa dengan Allah SWT di mana, ya Allah Tuhanku, berikanlah aku idea. Rezeki tu satu kita minta, tapi pada saya rezeki yang paling bernilai pada saya adalah rezeki idea. Untuk kita menjadi kelainan seperti mana Datuk Seri bagi tahu tadi, Tuan Hafiz bagi tahu tadi, adalah idea. Idea tu sangat mahal. Idea yang Allah bagi pada kita tengah tidur ke, tengah buat apa ke, itu adalah benda yang sangat mahal untuk kita tampil dengan kelainan dan menyelesaikan masalah yang ada dengan sendiri. Orang cari kita untuk spend duit untuk support bisnes kita. So tak kisahlah sama ada dia offline ke ataupun dia online. Itu pandangan saya. So di mana lagi satu saya percaya, sebelum kita cerita pasal online ke offline, semua orang cakap ekonomi tidak stabil, ekonomi gawat, semua cakap. Tapi tidak pernah Allah mengatakan yang rezeki kita akan gawat. So kalau kita yakin dengan rezeki Allah, datanglah apa-apa musibah sekalipun, kita tetap orang kata kita sangat keimanan kita terhadap rezeki Allah tu kita percaya dan pasti ada. Contohlah saya rasa pandemik saya yang besar dalam kehidupan saya sebab saya pernah bankrupt. Ketika usia saya awal 20-an saya pernah bankrupt berjumlah 8 juta ringgit. So pada saya itu lagi besar daripada pandemik yang saya lalui sekarang dan saya percaya Allah dia bagi dugaan, dia disertakan sekali dengan kejayaan. Dia maha kaya, maha adil. Kejayaan dan dugaan ni dia sahabat baik. Dia takkan datang seorang-seorang, dia akan datang berdua. Kalau sama ada datang kejayaan dulu, dugaan tu datang kemudian. Sekarang ni orang nampak dugaan datang, pandemik, apa semua, MCO, PKP, apa semua, itu adalah semua dugaan dan pada saya itu adalah petanda kejayaan sedang menanti. So, siapa yang layak menerima kejayaan ni? Ada orang yang kuat, orang yang berusaha, orang yang tidak give up, orang yang berfikiran positif. Saya setuju kenapa Cik Hafiz dengan Datuk Seri cakap tadi, ramai selepas pandemik melahirkan orang kaya. Saya sangat setuju 200%. Even saya pun ada baca sahabat tadi. Okay, kenapa? Kenapa? Sebab apa beza orang kaya dengan orang yang belum kaya? Mereka perbezaan dua golongan hanyalah pemikiran saja. Bukan kereta apa dia pakai, rumah penduduk, adalah mindset sahaja. So, strategi yang perlu kita buat sekarang ni adalah strategi ubah mindset kita. Sekiranya kita sentiasa mengatakan ekonomi gawat, kita mengiyakan, kita dah mengiyakan saraf-saraf badan kita, mental kita cakap ekonomi tu maka teruklah jadi. Tapi sekiranya kita positif, kita berfikiran bahawa Allah akan bagi rezeki, ulat dalam batu sekalipun ada rezeki, insya-Allah kita akan rezeki yang hidup ni. So berbalik pada soalan Ustaz tadi, online ke offline strategi, no matter what, sekarang ni sesiapa yang berada mengikut arus teknologi, buat benda yang betul di waktu yang betul, dia akan jadi orang yang betul-betul berjaya. So it's very general. Dia tak ada produk apa, jual ubat sendi ke, jual apa ke, tak ada. So bila you buat benda yang betul, berada di tempat yang betul, di dalam online khususnya, produk yang betul insya-Allah berjaya. Tetapi dalam niaga ni saya tak boleh cerita secara terus kat sini, tetapi apa yang saya cakap, apa-apa pun belajar. So ambillah peluang PKP hari ni, kita ada Zoom, kita ada StreamYard, kita ada YouTube, macam-macam platform. Satu hari aku nak belajar satu benda. Katalah aku nak start buat bisnes online. Biasakan diri saya, alhamdulillah itu pegangan saya. Satu hari saya akan make sure saya dapat satu knowledge. Walaupun knowledge tu simple. So sama ada saya membaca early in the morning, ataupun saya menonton video, ataupun saya bersembang dengan saudara Ustaz Samsul Debat. Tak kisah, janji saya target satu hari satu knowledge menjurus ke arah apa benda yang aku nak buat bisnes online khususnya. So apa yang saya cuba nak simpulkan Ustaz, online ni adalah satu platform yang bagus.
sesiapa yang tidak menggunakan kelebihan online pada masa kini, dia adalah satu sangat ketinggalan. Dan untuk nak buat online ni, pada saya benda yang baru, kita kena belajar lebih sikit lah kan. Itu je lah jawapan dia. Nak berjaya, the more you learn, the more you earn, InsyaAllah. Itu pandangan saya, Ustaz. Terima kasih. Okey. Saya teringat waktu saya daripada Seremban, saya nak pergi ke KL pada ketika itu. Saya tengok keadaan jam masa tu luar biasa sebab saya tengok ada event. Saya tak ingat event apa, cuti apa. Jadi saya parking kereta dekat satu session kereta api tu. Lepas tu saya naik, saya cuba panggil Grab. Saya naik Grab. Kemudian bila ni yang bawa ni seorang uncle Cina yang dah, saya ingat usia dia pun dah 65-66, dia buat Grab. Dia tanya, wah uncle, sekarang taksi sudah habis. Yalah sekarang semua online mak. Saya taksi pun buat juga, dia kata. Dia kata maknanya dia daripada taksi dia buat Grab. Nyambil-nyambil. Oh ya ke? Habis tu dia kata tak susah kan? Semua boleh belajar mak, dia kata. Maknanya semua benda kena belajar. Dan tentang pemandu taksi, ada isu-isu tertentu yang timbul. Pemandu taksi bergaduh taksi stand. Dia kata persatuan dia punya. Ni persatuan dia punya. Sedangkan hari ni Allah Ta'ala dah beritahu dah, wahai orang beriman, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah. Bertebaran maknanya dia kena cari. Dia tak boleh tunggu. Kan? Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan, untuk antaranya memang satu bukan saja ketinggalan, tapi dia akan jadi orang yang sangat rugi. Kan? Sangat rugi. Betul. Baiklah, kita Betul. akan beralih kepada pusingan yang kedua, nak bercakap dengan, wah nampak Faizal Ibrahim peminat Tuan Fizo ni. Hebat Tuan FO ni kata, nampak? Suka dia. Jadi nampaknya sebabkan Datuk Sri Mahathir ni hilang pula lagi ni. Jadi kita tengok satu video Datuk Sri Mahathir. Kita tengok video Datuk Sri Mahathir. Sayang kita, Allah akan uji kita. Kalau kita rasa kita dikecam oleh adik-beradik, ingat Nabi Yusuf AS dikecam oleh adik-beradik. Kalau kita diuji dengan kesakitan, ingat Nabi Ayub AS, Allah uji kesakitan yang sangat dahsyat. Masya Allah. Kalau kita berasa kita macam blur, terkongkong, ingat Nabi Yunus AS berada dalam perut ikan. Kalau kita rasa satu benda yang tak logik, satu benda yang macam tak boleh masuk akal, apakah berlaku pada Nabi Nuh AS, cipta bahtera atas bukit. Kalau kita rasa kita dipulau oleh masyarakat keliling, ingat Siti Aisyah radhiyallahu anha dipulau juga. Kalau kita rasa ayah kita tak support kita, apa berlaku pada Nabi Ibrahim? Masuk dalam api sebab daripada ayah dia. Dan kalau kita rasa kita dimaki, dicerca, dibalik batu, dibalik najis, ingatlah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengorbanan Nabi kita, Nabi junjungan kita. Kalau kita diuji, Allah sayang kita. Hang sempoi, jom berjaya dunia akhirat insya-Allah. Nampaknya Datuk Sri Mahathir masih lagi belum muncul. Itu dia. Datuk Sri Mahathir. Apa sudah jadi? Line terganggu. Tengok ni, jualan brunch, Juslan brunch. Dia kata, jangan tunggu dan lihat, tiru dan buat. Nampak tu. Oh, nama Juslan Branch tu, dia suka bukan branch tu, Ustaz. Macam mana? Juslan Branch kan, suka tu buka branch banyak-banyak tu. Itulah tu, dia buka Buka branch tu. cawangan tu. Oh. Kalau buka cawangan niaga tak apa, jangan cawangan-cawangan lain. Kan? Ahmad Khairi bin Syahban, mantap semua pada malam ni, subhanallah, terima kasih banyak. Jadi Datuk Sri Mahathir, respon sikit. Okey, Datuk Sri Mahathir. Wah, dia dah tukar lagi dah. Tak apa, Datuk Sri, tadi kita playkan Datuk Sri. Malam ni tak live, Ustaz. Tak apa. Malam tadi kita sharekan satu tazkirah ringkas daripada Datuk Sri Mahathir tadi. Kita sharekan kat semua. Yang pakai whiteboard tu, cerita Nabi Yunus, cerita Nabi ujian-ujian tu semua kan. Jadi semua. Alhamdulillah. Jadi nak hilangkan rindu, so kita masukkan lah. Kan, sebab kata ni pergi tak kembali ke apa kan. Alhamdulillah kembali. Okay. Ya, kita masuk pusingan kedua, Datuk Sri. Saya Datuk Sri ingat tak masa saya pernah tanya, habis sekarang ni kalau kita buat pelaburan kita berniaga sekarang ni okey. Kata sekarang ni lah yang waktu yang okey. Jadi tu ni nak penjelasan lanjut kan. Yang mana betapa risaunya orang dalam keadaan ekonomi sekarang, orang cakap teruk dan sebagainya. Tapi Datuk Sri Mahathir pula beritahu saya, ini sebenarnya peluang yang baik sebenarnya. Jadi boleh tak Datuk Sri Mahathir huraikan apakah maksudnya pada ketika PKP dengan peluang yang baik? Silakan. Okey.
So ketika PKP ni, kenapa saya cakap ini adalah peluang yang baik sebab macam tadi Cik Afiq, Fizo, Ustaz Syed pun dah huraikan macam mana ramai orang yang actually now is the best time untuk make money. Ramai orang daripada perniagaan yang meletup, macam Cik Afiq cakap, GrabFood ke, Panda ke, apa Panda and so on, banyak benda-benda macam ni semua doing very well. So kalau kita nak menceburi satu bisnes, kita kena mencuri bisnes yang memang kena dengan timing dia. Tadi ada kongsi pasal Top Glove. Kenapa Top Glove doing well last year? Because Top Glove memang related dengan keadaan semasa, which is pandemic COVID. So kalau kita nak buat suatu bisnes, make sure kena dengan masa yang sesuai. Bila kita buat kena masa sesuai, macam Fizo tadi cakap kan, orang akan cari kita. Kalau kita buat benda yang betul, orang akan cari kita. Macam kita nak tangkap ramah-ramah contohnya. Macam nak tangkap ramah-ramah. Ramai orang tangkap ramah-ramah, dia guna jala, dia guna net tu. So dia pun tangkap. Mungkin dalam masa 2-3 jam dia dapat tangkap mungkin 3 atau 4 ekor. Dan tu orang yang biasa ramah-ramah. Tapi sebenarnya kalau you ada ilmu ataupun you buat satu benda yang betul, dia macam you buat garden, you buat kebun, letak bunga-bunga, apa yang berlaku, ramai-ramai yang akan datang pada you. Sama juga dengan bisnes. Bila you buat bisnes, kalau you have a right business yang betul, orang yang akan cari you. So you tak perlu fikir banyak, you tak perlu pening kepala banyak, orang akan datang pada you. So ramai orang yang kalau tahu buat bisnes yang betul, waktu musim pandemik ni, insyaAllah memang akan berjaya betul-betul. So saya kongsi little bit pasal my background. My background adalah financial. Saya buat takaful, saya buat investment. So musim pandemik ni, kami punya sale, punya kenaikan dia, Masya Allah, 300%, 400% punya kenaikan. Contoh macam Januari lah. Januari start PKP 2.0, memang ramai orang affected and so on. Our sales, Genius Group punya sales, 60 juta sales. Sales kami 60 juta, Alhamdulillah. Masya Allah. So apa yang saya dapat discover benda ni, first yang tadi saya cakap mula-mula lah. First, setiap orang kena adapt changes. Bila PKP datang, jangan negatif, jangan pening kepala, adapt changes. Okay, first thing. Second, work from home, ikut apa yang di ni. And then third, business tu memang kena relate kepada keadaan. So sebenarnya banyak sangat business yang ada kenaikan yang banyak waktu musim pandemik ni. So just buat accordingly, insya-Allah memang akan berjaya. Yang sedikit sebanyak saya nak kongsi, Ustaz. Terima kasih. Ini yang paling best sekali, Datuk Sri Mahdi bukan hanya menjawab soalan tapi dia belanja kita dengan suasana panorama di luar sana. Dengan tahap kita tak boleh keluar ni. Kan? Kita tak boleh keluar, dia boleh tunjuk. Cemburunya kita tengok. Datuk Seri, hati-hati Datuk Seri, tengok ada polis ke tak? Tak pakai mask tu, 1,000. Tak, Datuk Sri Mahdi kita ni, dia kata macam dia kata ni macam saya pakai baju pejabat. Sebenarnya dia memang tak balik pada pagi tadi ni. Saya kata kan. Okey, tak apa. Kita balik pula pada Cik Hafiz you. Tapi sebelum tu, Cik Hafiz ada satu video Cik Hafiz juga. Kita nak tunjukkan.
Tu tadi banyak tu sijil dia. Tadi sijil apa tu Cik Hafiz tu? Itu CJ daripada La Riba Consultancy. Kita berlantik mereka sebagai panel pengauditan untuk syariah bagi syarikat. Sebab syarikat yang mengamalkan sistem agent, sistem dropship ataupun sistem direct selling dengan MLM ni banyak akan tersangkut dengan isu-isu syariah termasuk riba. Jadi kita perlu ada seorang ataupun sekumpulan ahli-ahli panel untuk mengaudit dan memastikan cara kita berniaga insya-Allah mentapak redha Allah daripada mentapak muka Allah. Ya. Baik tu Faiza Ibrahim ni komen ni. Positif je kata-kata panel. Anggap pandemik ni satu peluang yang baik, bukan masalah. Tahu buat bisnes yang betul dengan betul, hadapi perubahan, bisnes kena mengena dengan keadaan pandemik. Sokong Datuk Seri Mahdi pakai pakaian ke pejabat walaupun kita work from home. Itu saya buat tuan. Okey, alhamdulillah. Jadi Cik Hafiz, soalan seterusnya dalam apa juga perniagaan, apa juga bidang yang kita ceburi, pasti akan ada ujian dan cabaran. Tambahan pula dalam tempoh PKP ni akan ada cabaran dan ujian yang tertentu. Jadi bagaimanakah caranya, apakah ujian itu dan apakah cara kita mengatasinya? Silakan. Ujian dan cabaran. Jadi saya ada satu ketika berpeluang berjumpa dengan seorang profesor. Saya tak pasti beliau masih hidup ke tidak, sebab masa saya jumpa dia dekat saat akhir-akhir pada hujung hayatnya, sebab dia ada kanser dan juga masalah jantung. Jadi dia pernah kongsi saya dengan satu benda yang bernama dengan konsep rezeki. Di mana rezeki tu kalau kita baca, sebab dia seorang profesor yang berlatar belakangkan pendidikan di Amerika Syarikat dan dia suka guna bahasa Inggeris. Jadi dia kata mula-mula apabila bahasa Inggeris dia belajar tentang bisnes, dia ada satu benda panggil business risk. Dan dia mengajar tentang investment dan juga tentang financial. Jadi ada satu istilah dalam pelaburan, dia adalah high risk high return. Dan dia guna istilah risk tu, dia mengelola risk tu, dia kata sebenarnya risk tu adalah satu rezeki. Okay, sebab dalam bahasa Arab dia panggil rezeki, dalam bahasa Inggeris dia panggil risk. Jadi bunyinya seakan-akan sama walaupun makna dia jauh berbeza, tapi bagi dia mesti ada sebabnya. Kenapa orang barat, orang yang guna bahasa Inggeris ini, meletakkan risiko tu sama bunyi seperti rezeki. Adakah ada satu hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepada kita yang belajar tentang rezeki dan risk ni? Ada hubungannya. Mungkin di setiap satu risk, setiap satu ujian, setiap satu bahaya, setiap satu cabaran, setiap satu dugaan, ada rezeki yang tersembunyi di sebaliknya. Kadang-kadang kita melihat dia adalah satu cabaran yang sangat teruk, yang kita berasa dia akan menjatuhkan diri kita, akan menjahanamkan hidup kita, tapi kita tak tahu sebenarnya benda itu yang Allah memberikan satu rezeki melalui benda itu. Sebagai contoh, Allah memutuskan silaturahim dengan hubungan kita dengan sesetengah orang. Kita berasa sangat sakit sebab orang itu kita sangat sayang, orang itu kita sangat suka, orang itu kita satu ketika kita ingat kita tak boleh gadai nyawa untuk menjaga dia, bersama dengan dia. Tapi Allah putuskan hubungan itu dan Allah keluarkan orang itu daripada hidup kita. Kita berasa dunia ini gelap, kita berasa hilang harapan, kita berasa itulah macam bagaikan hidup bagaikan nak mati. Kan? Tapi kemudian mungkin seketika Allah baru menunjukkan bahawanya sebab kenapa Allah keluarkan orang itu daripada hidup kita. Rupa-rupanya orang itu mungkin kita sayang dia mati-matian, tapi sebenarnya dia melakukan benda yang sebaliknya di belakang kita tanpa kita ketahui. Ataupun mungkin Allah keluarkan dia dan Allah tunjukkan sikap dan perangai dia sebenar. Sebab mungkin dulu kita dengan sangat-sangat sayang dia, kita tak nampak kelemahan-kelemahan diri kita sampai kita lalai dalam amal ibadat kita, sampai kita leka dalam apa yang kita lakukan semata-mata nak meraihkan
kesukaan orang kita berasa kita sayang. Dan saat apabila Allah keluarkan orang tertentu tu daripada hidup kita, baru kita lihat balik diri kita. Baru kita muhasabah balik diri kita bahawanya banyak ketika mungkin benda itu menjauhkan kita daripada cinta Allah SWT. Sama juga mungkin sepanjang pandemik COVID-19 ini, banyak orang hilang pekerjaan. Allah keluarkan pekerjaan tu daripada diri kita. Allah cabut keluar pendapatan daripada diri kita. Allah mengeluarkan jawatan, perniagaan, menghabiskan. Dan masa itu mungkin kita baru boleh fikir, duduk sejenak kita fikir, adakah semasa sebelum pandemik COVID-19 ditimbu, masa kita dengan kaya raya dulu, masa kita dengan banyak duit dulu, kita lakukan apa? Sebab ada ramai usahawan di luar sana, kadang-kadang saya berjumpa, saya berbual dengan dia orang, mereka pun kata, baru saya teringatlah, Cik Hafiz, dulu masa saya susah nak berniaga, saya miskin, saya janji dengan isteri saya nak bawa dia pergi umrah. Saya janji dengan mak saya nak belikan dia rumah. Tapi selepas Allah berikan rezeki, mak duduk doa, isteri duduk doa, bila saya dah jadi kaya, saya kahwin seorang lagi. Saya tak pergi umrah pun. Saya guna duit yang nak pergi umrah, saya kahwin seorang lagi. Masa saya sudah kaya, saya beli rumah untuk diri saya. Mak saya rumah di kampung, lagi teruk daripada rumah rakyat. Titik air bila hujan. Saya rumah banglo besar 4 juta tu di Putrajaya. Sekali pandemik COVID-19 datang, hilang segalanya. Isteri tinggal, perceraian berlaku, buang dia sebab dia tak ada duit. Rumah kena lelong oleh bank, hutang berjuta, kena bankruptcy, datang surat merah, datang surat biru, semua supplier duk call. Masa tu dia baru ingat balik, 2-30 tahun lepas, janji dia kepada isteri dia, janji dia kepada ibu dia. Dan baru dia muhasabah diri, dan baru dia sedar. Ada benda yang dia buat salah silap kepada pasangan dia, ada benda yang dia buat salah silap kepada ahli keluarga dia. Jadi bagi saya, pandemik COVID-19 ini satu saat yang cukup bagus. Sebab kita tak boleh pergi mana-mana pun. Kita kena kurung di rumah. Dan masa kurung di rumah, apa kita lakukan? Kita benar tak kita memuhasabahkan diri kita? Kita benar tak introspeksi diri kita? Adakah ada benda yang kita buat tu salah silap? Sebab tu kenapa Allah timbakan ujian. Sebab tu kenapa Allah bagikan dugaan. Sebab tu kenapa Allah cabutkan orangnya, perkaranya, pendapatannya. Ataupun apa jua perkara daripada hidup kita. Kenapa kita duduk okey-okey, tiba-tiba datang wabak yang tak nampak langsung, kita hilang. Kenapa? Dan kenapa pula kawan lain yang buat bisnes sama dengan kita, kerja sama dengan kita, dia meningkat. Allah memberikan bercurah-curah. Dia berrezeki tak henti-henti seperti apa yang Datuk Seri Mahathir tadi berkongsikan. Sales terus menaik. Kenapa? Ada juga orang buat insurans, ada juga orang buat investment, teruk sampai berlingkup, sampai lelong, sampai bankrupt. Tapi kenapa tim Datuk Seri Mahathir meningkat? Jadi dia ada sebab dia. Dia ada asbab dia. Dan bagi saya, dia pemula dengan muhasabah diri, kenapa semua benda itu berlaku? Adakah ada benda-benda yang kita janji dekat pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang sekitar kita yang kita tak tunaikan, dan Allah sekarang minta bayar cash. Jadi itu bagi saya, kita kena sentiasa muhasabah diri, ambil peluang PKP, tak boleh pergi sana sini. Allah nak suruh kita duduk diam, banyak buka Quran, banyak pentang sejarah di depan, pakai lapiah banyak, renung diri kita sikit, tengok silingan putih, tengoklah di rumah kita, tengoklah macam mana isteri kita susah memasak, menyimpan, yang selama kita tak pernah tengok pun sebab kita sibuk di luar. Tengoklah macam mana mak kita susah, sakit di rumah, duduk seorang, nak beli tak mampu, nak guna QR code tak pandai, nak keluar kena denda 1,000. Macam mana kita menjaga ibu kita jauh di kampung yang tak benar kita boleh balik. Jadi masa inilah kita muhasabah diri. Adakah ini satu ujian negatif ataupun sebenarnya ini adalah satu teguran manja daripada Allah SWT kepada kita, membuka peluang taubat untuk kita berubah. Jangan berulang lagi apa yang salah silap kita selama ini. InsyaAllah. Okay, terima kasih Cik Hafiz. Jadi saudara Fizo kita dia
Sebenarnya dia hari ni, sepatutnya hari ni hari cuti dia, dia spend masa dengan anak dia. Jadi tadi dia kata anak dia dah nangis-nangis dengan dia. Jadi kita faham. Tak apalah, dia sempat jawab dah soalan untuk kita. Dan kalau ikutkan ada satu soalan lagi. Ramai orang bekerja makan gaji. Ada juga yang meniaga 10 masa. Ada yang kata kalau makan gaji kita meniaga, maka sukar. Sama-sama makan gaji, sambil kita buat kerja-kerja lain. Jadi sukar sebenarnya untuk kita fokus. Jadi saya setuju dengan pernyataan itu. Sebenarnya sebaik-baiknya kita fokus dengan satu benda kita nak buat. Kan, lebih fokus. Kadang bila makan gaji, sebabkan nak meniaga, akhirnya yang makan gaji tadi kita tak jalankan tanggungjawab. Jadi tengok hebat betul panel kita yang seorang ni. Dah dalam kereta pula dah. Kita tengok. Ini dah macam, memang betul-betul. Maknanya nak tunjuk kepada semua, program kita memang program live, tuan-tuan. Ini memang program live ni. Bukan kode. Ya, ini bukan recorded. Ini memang live, actual. Jadi kita nak pasang video, ada satu video ni dulu. Sebelum kita sebelum bagi soalan ke Datuk Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari kita berdoa. Kita doa supaya Allah kabulkan doa kita. Tapi ramai orang doa cara silap. Jom kita belajar macam Nabi Zakaria AS berdoa. Yang pertama, guna suara yang lembut. Suara yang betul-betul syahdu. Ya muqallibal qulub, Ya Rabbana, Ya Rabb, Ya Allah. Guna doa suara-suara lembut. Yang kedua, cakap kelemahan diri. Ya Allah, aku tak mampu. Ya Allah, aku tak ada apa-apa. Ya Allah, tulang aku dah remput. Ya Allah, rambut dah beruban. Ya Allah, guna perkataan-perkataan macam ni. Yang ketiga, bila kita doa, make sure kena beritahu Allah yang bagi redha benda tu. Contoh, kita nak kaya. Ya Allah, bagilah aku kaya. Ya Allah, kalau kaya adalah benda yang terbaik untuk hidup aku, kau bagilah aku kaya. Ya Allah, aku nak anak. Ya Allah, kalau anak boleh bagi kebaikan pada aku, bagilah aku anak. Ya Allah, amalkan 3 tips ni. Hang sempoi. Jom berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Itu dia. Datuk Sri Mahdi yang tidak, orang tak jemur-jemur berkongsi dengan kita perkongsian. Setiap hari kita boleh tengok dekat IG dia, memang dia akan share kan. Tazkirah kan. Dan memang ada, alhamdulillah, sentiasa jadi rujukan dan pedoman untuk kita semua, mudah-mudahan. Jadi sebagai kita dah sampai kepada penghujung rancangan, iaitu kali ini kita nak buat kesimpulan. Kan, mana konklusi kepada perbincangan pada hari. Jadi kepada Datuk Sri Mahdi, mungkin ada apa-apa nasihat bersama follower, netizen, peniaga. Tak kala negara kita dilanda wabak coronavirus ini yang telah menghentikan segenap aktiviti ekonomi, ada yang terjejas dan sebagainya. Jadi macam mana pula pada mereka yang baru nak berjinak dalam dunia perniagaan. Jadi mungkin Datuk Sri Mahdi bagi satu kesimpulan yang cantik untuk dipegang oleh semua penonton kita malam ni. Silakan. Alright, okay. Assalamualaikum. Dah 4 tempat dah kita berubah. Dah share on the way balik. Okay. Topik hari ni saya kata boleh katakan sangat sempoi lah pasal pandemik. Kita pun dapat tengok daripada Ustaz Syamsul Debat punya perkongsian setiap malam memang topik yang related dengan pandemik. Okay, kita selalu tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah SWT sebut, aku pasti, tengok perkataannya, aku pasti akan menguji seseorang dengan ketakutan, dengan kelaparan, kehilangan harta, jiwa dan buah-buahan. Buahan yang ni hasil. So 5 benda ni memang kita akan diuji. Sedikit ketakutan. Bila pandemik datang, semua orang jadi panik. Semua orang jadi takut. Takut ni punya level, dia nak kongsi dengan Ustaz dan dengan Cik Afi dan juga pendengar kat luar sana. 3 hari staff saya ada simptom COVID. Bila ada simptom COVID, pergi cek, kena pula positif. Bila positif, dia punya ketakutan kepada satu office tu, semua jadi takut. Tak nak datang office, semua. Okay, memang betul lah. Benda tu dilakukan. Semua jadi panik. Siapa yang berkontak rapat, walaupun jumpa jauh, physical distance sekalipun, pergi check. Setiap orang kena RM300 sebab apa? Nak check on the spot. Pergi dekat Sunway Medical Center. Termasuklah saya hari Sabtu malam, pergilah check. Punya nak beritahu ketakutan yang Allah SWT uji pada kita. Setiap orang pergi check. Kenalah bos kena bayar dekat RM4,000 lebih. Setiap seorang 300,
kena claim pula tu. Kena lah. So nak beritahu, sedikit ketakutan Allah SWT uji. Sedikit kelaparan. Setiap orang bila, especially pandemik ni, setiap orang diuji dengan, bukan setiap orang lah. Ada orang yang efek tentang kelaparan. Kita tengok orang-orang di luar sana yang efek gaji dia, gaji dikurangkan. Usahawan kalau sana kadang kita rasa macam kesian tau. Kesian sampai boleh menangis tau tengok usahawan kat luar sana sebenarnya. Okey lah orang yang kerja, yang memang ada kitab, yang tidak efek, okey. Tapi ramai lagi orang yang affected. So kalau boleh kita kat luar sana, bantulah semampu boleh. Bukanlah kita kena bagi semua duit kita ke ataupun banyak ke. Mampu sekadar boleh. Malam ni pula malam Jumaat, esok hari Jumaat. Jadikan hari barakah ni, Sayyidul Ayyam ni untuk kita banyak memberi, banyak bersedekah. Okey, sedikit kelaparan. Kita akan diuji dengan harta dan jiwa. Benda ni berlaku tak sekarang ni? Harta kita diuji dah. Diuji. Jiwa. Banyak orang yang kena. Sekarang kita tengok orang saya macam tak tahu sama ada orang jadi macam pelik. Last week saya baca dalam masa beberapa bulan ni ramai syekh Habib yang orang-orang alim lah kita beritahu orang alim yang meninggal dunia. Ustaz perasan tak? Ramai kan yang dijemput oleh Allah SWT. Makin ramai. Kan macam saya baca ni ulama ni syekh ni. Ui Masya Allah. Apa yang berlaku? So ramai orang yang diuji. Dan juga yang terakhir ada apa? Buah-buahan. Apa maksud buah-buahan? Adalah hasil kita. So orang yang berniaga, orang yang usahawan, orang yang berniaga tepi jalan ke, berniaga krepek ke, berniaga apa saja perniagaan lah, akan diuji oleh Allah SWT. Tapi Allah SWT ada sambungan. Wabashiril sabirin. Wabashiril sabirin. Allah SWT sebut, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang sabar musim pandemik ni, maka orang ni lah insya-Allah akan dapat bantuan Allah. Saya pernah dengar satu orang yang diuji. Diuji apa? Bencana. Bencana apa? Banjir. Bila dia kena banjir, na'udzubillah, dia diuji, mulut dia cakap apa? Pasal apa Allah uji aku? Aku semayang, aku puasa, aku zikir, tapi Allah uji aku. Pasal apa rumah banjir? Pasal apa? Allah, na'udzubillah jadi. So bila Allah uji sikit, maka dia tak sabar. Dia tak sabar maksudnya. Allah SWT sambung kat itu, berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Tapi kalau kita tak sabar, kita komplain, kita kata Allah pandemik datang, apalah pula ujian, musibah betul dah. Tengok na'udzubillah, bila kita sebut benda tu, takut-takut kita beritahu benda yang salah. Macam tadi, Cik Afiq beritahu teguran manja. Oh Allah, Masya Allah. Ayat tu macam tu, teguran manja. Power. Tapi kita beritahu apa? Ni kan musibah betul lah. Power betul tak? Tapi ramai orang yang sila cakap, dia kata, yang ni musibah ni teruk lah, habis lah, bankrupt lah, apalah pula, mai satu bala pula. Dia berkomplain je, mulut dia negatif. Na'udzubillah, orang-orang macam ni, na'udzubillah akan jauh daripada bantuan Allah. So kalau kita bantuan Allah, teruskan sabar, teruskan berubah. Okey, sabar ni bukan kata dia duduk rumah, dia tak buat apa-apa langsung. Dia macam, tak apalah, aku tak ada rezeki kot. Tahun ni tak apalah. Sedangkan dia tak usaha. Sedangkan dia tak buat apa-apa langsung. Yang tu silap. Dia gunakan agama. Dia macam, dengan the word, dia macam menunggang agama lah. Sebab dia beritahu, aku tak ada rezeki. Sedangkan tak usaha. Tak boleh macam tu. So bila kita nak dapat sesuatu, kita kena usaha dulu, barulah tawakal. Even kita dengar story-story yang famous macam mana sahabat-sahabat dulu tambat unta. Rasulullah tambat unta, Rasulullah ikat dulu unta tu dan juga tawakal pada Allah. Bukan dia letak, tak apalah, tunggu je lah, tak apalah. Ramai orang musim pandemik, ramai orang yang komplain. Minta maaf, saya tahu ramai orang yang mungkin akan tak setuju dengan ayat saya, tapi sebenarnya saya nak beritahu, masjid-masjid ditutup, tempat-tempat yang ditutup, sebenarnya ada hikmah. Jangan komplain, apalah mufti macam ni, apalah timbalan mufti macam ni. Dia ada komplain je kerja dia. So apa yang dilakukan oleh pemimpin, kalau kita setuju dengan pemimpin, kita ikut pemimpin, itu juga adalah ibadat. So pemimpin dah lakukan sesuatu yang benda yang masjid ditutup, ada hikmah dia. Sebab na'udzubillah, kalau Allah uji melalui cara macam ni, bila masjid dibuka, satu orang kena COVID, let's say, satu orang kena COVID, apa berlaku? Satu masjid tu akan ditutup, ramai semua orang kena pergi test dan juga na'udzubillah, orang tu sebenarnya membunuh. Siapa? Membunuh ibu bapa orang yang pergi masjid. Ibu bapa dan juga anak-anak. Dia mungkin, dia sihat. Dia kata, Allah,
aku nak pergi masjid, aku nak sembahyang. Tak apa, Allah ada. Memang betul Allah ada. Sabar, Syed. Allah ada sekalipun. Hang ada antibody, tak apa. Tapi mak bapak hang, anak-anak hang yang efek lebih. So hang sabar, Syed. Duduk rumah, sembahyang buat cara elok, sembahyang kat rumah tak apa. Yakin apa yang Allah SWT bagi adalah ujiannya. So sekarang ni Allah SWT nak menguji kesabaran kita. Bagaimana kita nak sabar betul-betul. InsyaAllah bantuan Allah akan datang dengan segera. Wallahu'alam bissawab. Oh, terbaik. Cantik betul. Ayat ni dah sampai parking nampak kan? Okey. Tepat, Syed. On Dia time. memang akan berhenti bila dia sampai parking. Oh, cantik betul. Okey, Cik Hafiz. Kata-kata nasihat sebagai kesimpulan malam ni. Saya tak ada skrip sebenar, jadi beginilah. Sebab kadang-kadang ada benda yang saya sempat berguru dengan awal Tok Guru Nik Aziz sebenarnya, alhamdulillah. Jadi Tok Guru ada banyak cerita yang menarik. Salah satu adalah mungkin dia masih membasuh danda sendiri, dia masih mencabut rumput sendiri. Jadi saya sangat tertarik apabila saya sempat bertanya dia soalan ni, tapi dalam bahasa Kelantan lah. Cuma kalau saya kecek Kelantan sini rasa orang pening ni. Jadi saya translatekan, maksud dia adalah saya tanya beliau, kenapa dengan kedudukan beliau sebagai Menteri Besar masa itu, sebagai Presiden PAS, sebagai Musyidin, sebagai ulama, masih membasuh dandas, masih mencabut rumput, masih makan tepi warung. Dia memberikan satu ajaran cukup besar daripada jawapan beliau. Dia mengatakan sebenarnya jangan ingat orang ulama ini, orang ustaz ini alim hebat, iman dia setinggi Rasulullah. Dia kata kita ni Ambo ni, dia kata pun orang biasa aja. Okay, bila ada kuasa tu goyang juga tu sebab di atas kepala, dia kata. Jadi ujian bagi Tok Guru, dia maklum adalah kuasa. Tidak sangat dengan harta, tidak juga dengan kewangan sebab dia tak tengok benda itu sangat. Semua gaji dia wakafkan di Pulau Melaka, satu mahat tahfiz dimiliki di bawah keluarga dia. Tetapi cabaran dia adalah kuasa. Sebagai seorang menteri, sebagai seorang presiden, sebagai seorang ulama. Dia ada kuasa, dia ada pengaruh. Jadi dia kata semasa dia membasuh jamban di rumah dia, jamban di pejabat dia, dia akan fikir sebenarnya saya tidak ada beza sangat dengan makcik cleaner dengan pakcik cleaner yang bersihkan jamban. Apabila dia nak mencabut rumput, dia akan fikir sebenarnya saya tak ada beza sangat dengan tukang kebun di luar pejabat SUK tu. Saya sama dan silap-silap dia masuk syurga sebelum saya. Sebab dia hanya perlu pastikan rumput itu kemas, tidak ada ranting kayu, senang kerja dia sudah boleh menjawab tepat Allah bahawa dia menjalankan amanah yang sempurna. Tapi saya tidak. Saya seorang pemimpin memerintah sebuah negeri, memimpin satu parti di Malaysia dan pengaruh saya sampai di luar negara. Banyak benda saya nak jawab. Wahai sehelai baju yang tergantung di almari yang saya tak sempat untuk pakai berbulan-bulan pun saya kena menjawab tepat Allah kenapa saya bazirkan baju itu, kufur nikmatnya. Jadi saya mengamalkan didikan beliau sampai hari ini. Dan itulah yang terjadi pada TDC. Kenapa? Mungkin ini antara sharing yang saya jarang kongsikan keluar. Ada orang ramai kata gila TDC ni, gila Hafiz Hugh ni. Okay? Untung tak seberapa syarikatnya. Tapi wakaf keluar habis, sedekah habis. Sini orang bunyi, sana orang banjir je masalah, cuti-cuti pun pejabat tak buka pun, duit peribadi sampai dulu. Lepas tu bunyi je masjid mana tak cukup duit kan, tertunggak tak boleh nak membangun, tak ada hal. Tanya staff je, ada duit tak dekat bank? Ada, okey, direct bank in. Tak tanya pun ada surat ke tak, itu ini, siap buat surat prosedur lah, buat majlis, tak ada. Sebenar bagi saya itulah. Yang didimbakan pada diri saya mungkin berbeza dengan awal Tok Guru Nik Aziz. Dia adalah kuasa, saya tak ada kuasa. Saya peniaga tepi jalan je.
Tapi hari ini Datuk Seri memampirkan saya, dia juga peniaga tepi jalan lah. Merata-rata dia berniaga sampai di atas kereta. Dan saya seorang penjual susu tepi jalan yang diduga mungkin ada dari segi kewangan, dari segi wang dan harta. Dan itu cara yang saya nak cuba praktikkan. Walaupun orang ramai nampak Hafiz Hugh ni, TDC ni banyak sedekah, banyak tolong orang, banyak hebat. Tapi sebenarnya tidak hebat. Dia sebenarnya adalah satu perjuangan untuk diri saya sendiri yang saya harap membawa kepada budaya ini, perjuangan ini kepada semua. Pengedar-pengedar saya dengan menikmati income 10,000, malah 100,000. Malah ada yang 150,000 sebulan. Supaya berjuangkan diri kita untuk lawan kewangan ini satu dugaan cukup besar. Kalau orang miskin dia cari Allah. Okay, dia berungguk pun dia cari Allah. Kalau orang kaya ni, banyak dia akan lupa Allah. Dia akan ingat diri saya hebat tu sebab saya ada duit. Diri saya kuat kerja sebab itu saya boleh dapat ada harta. Saya bekerja keras. Saya usaha hebat. Saya jumpa orang satu hari 1,000 orang. Saya angkat, saya call 1 juta orang satu bulan. Sebab usaha saya dapat kewangan ni. Jadi saya layak itu, saya layak ini. Tapi apabila seorang tu miskin, dia pentang sejadah, dia nangis. Sejadah berlubang, dia sujud. Dia minta doa, ya Allah kurniakan rezeki yang murah. Tapi saat Allah bagi dia rezeki, dia lupa. Malah sampai tinggal solat, sampai tak ingat dunia. Bukan tak ingat, dia ingat dunia. Dia ingat dunia ni anak punya. Jadi kita nak melawan itu tugaan, cabaran apabila ada kewangan, ada kesenangan, syaitan datang. Ni, ambil nadi di sini, cucuk hati kita, belanja lebih mewah, belanja banyak sikit, ini duit awak, suka hati awak nak belanja apa. Orang miskin itu padam muka dia orang sebab mereka malas. Jadi dia orang layak miskin, saya layak kaya. Dan budaya sedekah, budaya infak, budaya membersihkan harta melalui zakat ini adalah satu ajaran Allah yang cukup agung. Yang untuk kita mendidik jiwa kita seperti mana awal guru Nik Aziz mencabut rumput, samakan diri dia seperti seorang makcik cleaner. Membersih jamban, samakan diri dia sebagai seorang tukang bersih. Sama juga saat kita di tempat kedudukan yang tinggi pada kemewahan dan kekayaan, kita lempar keluar. Kita cuba upayanya untuk memiskinkan diri kita. Jadi seperti 10 sahabat yang dijamin syurga, di mana 10 tu ada 7 hingga malah 8 adalah multi-millionaire, malah multi-billionaire. Kita tiru cara mereka sebab saya sangat yakin kenapa TDC nak ambil pematuhan syariah. Sebab saya yakin kalau kita beli barang elektrik, contoh laptop, TV di depan mata kita, kita ada buku panduan, betul tak? Walaupun kita tak pernah baca. Kita pasang je TV itu, kita tukar channel, tengok TV kan. Bila ada rosak, baru kita cari buku panduan. Kenapa TV ni tak fungsi? Itu pun kalau buku panduan tu masih simpan lah. Kalau tak simpan lagi, kita ambil ketuk-ketuk je kan. Ambil tuku ketuk, jadi balik TV. Oh, jalan lah. Buku panduan ada pada TV. Buku panduan tebal tu ada pada kita punya kereta. Walaupun semurah Asia, semahal Bentley. Ada buku panduan. Ada buku panduan. Dan sebagai manusia yang lebih mahal, yang menciptakan laptop, menciptakan TV, menciptakan kereta, tak ada ke buku panduan? Ada. Dan saya yakin buku panduan yang paling agung bagi seorang Muslim adalah Quran dan Sunnah. Jadi buku panduan itu mengatakan ada 10 orang yang terjamin syurga sebelum mereka meninggal dunia lagi, mereka melakukan sedekah besar-besaran. Seperti Abdul Rahman Auf. Mereka sedekah sampai nak cuba bankruptkan diri mereka. Contohnya Umar Al-Khattab. Berlumba dengan Abu Bakar. Abu Bakar bagi 1,000, dia bagi 2,000. Abu Bakar bagi 1 juta, dia bagi 2 juta. Abu Bakar sumbang perisai tentera, dia sumbang unta. Berlumba-lumba untuk sedekah di jalan Allah. Dan yang paling hebat sekali Abu Bakar As-Siddiq. Sumbangkan segalanya apabila disoal. Rasulullah pening. Ya wahai sahabatku, awak sumbangkan segalanya, apa yang awak tinggal? Cukup dengan Allah dan Rasul.
Luar biasa keimanan mereka yang tidak mungkin kita boleh menyai, tapi kita cuba untuk tiru buku panduan agung ni sebab saya yakin kalau TV, siapa yang lebih tahu pasal TV adalah engineer yang ciptakan TV. Sebab itu engineer ada buku panduan untuk TV. Siapa yang paling tahu tentang sebuah kereta, mekanik dan kilang-kilang kereta yang paling tahu pasal kereta itu sebab mereka ada buku panduan dan QC untuk kereta. Dan siapa yang paling tahu tentang kita sebagai manusia. Bukan doktor, bukan peguam, bukan ustaz, bukan pakar motivasi, bukan siapa. Tapi yang mencipta kita ini, yang memberikan kita masih bernafas ini, yang memberikan kita masih boleh bercakap ini. Dan kita harus ikut dia punya menu book. Sebab kalau kita tak ikut dia punya menu book, kita tak boleh macam TV. Kalau tak keluar gambar, kita ambil ketuk-ketuk je. Kita tak boleh apabila kita ada tempat salah, kita pergi ambil kepala, kita ketuk dinding. Tak keluar idea, tak keluar panduan. Kita kena balik kepada buku buat panduan kita. Jadi di sini, apakah buku panduan kita untuk hidup kita? Bukan sekadar untuk bisnes, bukan sekadar untuk keluarga, tapi segala-galanya. Ada satu buku panduan cukup lengkap. Daripada kita bangun tidur, basuh berak sekalipun. Macam mana nak berak, macam mana nak kahwin 2, 3, 4 sekalipun. Ada buku panduan dia. Dan adakah kita ada baca buku panduan tu? Ataupun apabila ada masalah baru nak cari? Ataupun apabila kita fungsi dengan baik, kita biar aja buku panduan tu berhabuk, baru kita buang dekat tong sampah pada awal lagi. Itu yang kita kena soal pada diri kita. Dan mungkin ini adalah timing yang terbaik kita terkurung di rumah. Kita cari balik buku panduan kita. Kita semak balik adakah kita ikut buku panduan kita. Baru kita faham kenapa kita selalu ada masalah. Kita selalu ada dugaan. Kita selalu hidup serba tak kena. Selalu tak keluar gambar di TV. Selalu kereta kena baiki hantar workshop. Foreman pula tak ada buku panduan. Dia pakai baiki. Pancung kita, ambil duit banyak-banyak, tak selesai masalah pun. Sebab kita salah cari. Kita salah cari foreman. Kita lupa buku panduan kita simpan di rumah. Itu yang saya berharap ambil sembena peluang ini. Sama-sama kita muhasabah diri. Ambil pandemik COVID-19 ini sebagai satu teguran manja daripada Allah SWT. Cek balik buku panduan kita, adakah kita ikut apa yang buku panduan kita ajar. Bila nak servis, bila nak tukar minyak hitam, bila sambung wayar tu macam mana guna laptop, mana button power, macam mana nak sambung mouse, cek balik. Betul tak kita sambung? InsyaAllah, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Terima kasih kepada semua, khususnya Datuk Seri, khususnya Ustaz Samsul Debat dan juga Tuan Fizo Omar. Saya sangat mengagumi tokoh-tokoh ni. Saya menumpang aura semua di sini, menumpang ilmu. Terima kasih sebab beri pentas di dalam peluang ini. Minta maaf kalau budak mentah ini yang Cina baru nak belajar Islam ni salah dan silap. Dia tak pandai bahasa Arab. Okay, kalau saya nak guna perkasa bahasa Arab, apa, au gunung, apa semua pasal rizki, apa, saya jadi gandum dengan gandum nanti susah. Jadi, terima kasih kepada Ustaz bagi peluang ini untuk ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Malam ni lain macam dua-dua panel kita. Dia punya kesimpulan lagi panjang daripada isi. Dahsyat betul dua-dua. Jadi tapi apapun malam ni sangat bermakna. Saya bersyukur saya menjadi moderator dan saya tak jadi panel. Saya seronok sangat. Banyak poin-poin yang saya dapat pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, insya-Allah. Saya rasa tadi pun kita dapat permintaan, dapat mesej, tolong buat repeat kali kedua. Kita mungkin fokuskan kepada teknik perniagaan selepas ini sebab ramai yang seronok dengan panelis kita pada malam ni, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Fizo Omar yang telah pun dia walaupun dia terpaksa hentikan dia punya live tu tapi dia masih ikut kita. Terima kasih juga kepada Datuk Seri Mahdi. InsyaAllah Datuk Seri tengokkan sikit akaun saya tu. dan begitu juga Encik Hafiz Yu, terima kasih banyak atas perkongsian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Sendi di atas tajaan pada malam ni. Siapa yang nak apa tu? Sampai juga.
Situ Macam Joy, mana situ nak Joy. terima Haji? Situ je. Ya, Situ jangan Joy. bangga Kita ya. support Cik Hafiz. Oh, saya Dan lupa. itu juga. Of course. Saya lupa. Saya nak promote juga ni. Ustaz, Apa tu? Thank you. Oh. Oh. Tu dia. Sesuai Ustaz, jadi nanti siapa kita yang bincang. Saya ingin nak masukkan produk Ustaz dalam kita punya sistem nanti. Nanti kena bincang lebih lanjut. Oh, baik. Terima kasih. Muka ni Alhamdulillah. handsome ni. Saya nak ambil muka ni tak jadi. Muka saya K-pop sikit saya print nanti tak laku. Nanti dia ingat bukan produk Islam. Dia kata Cina mana lah duk jual susu. Kalau muka Saya Ustaz kena apa memang Melayu. mata saya kena tarik sikit lah. Kena tarik sikit boleh jadi lah sama. Oh, saya kena bulat sikit mata. Saya kena besar sikit. Saya nak simpan janggut masa Datuk Seri tak jadi. Saya tak keluar. Saya Belum pernah lagi cuba tu, simpan. Saya pernah cuba simpan Ustaz. 14 helai je. Saya dah gila dah. Dia kembali pada 14 fitrah dia. ni. Dia kosong balik. Jadi insyaAllah. Kan? InsyaAllah ada tu. Tak lama tu. Okey, jadi terima kasih juga kepada... Panjang tu. Macam mana? Okey, Datuk jadi... Seri guna produk apa sapu tu. Itu Saya kena berkeluar berapa pula, tahun? Ustaz. Datuk Sri. Berapa tahun Datuk Sri? Bela Datuk Sri? Ni gagak 11 tu Ustaz. Tak boleh potong Ustaz. 11 tahun tak pernah potong tau. Tapi dia bela je. Dan dirapi-rapikan. Saya pun Rebonding, rasa rebonding. saya kena tunggu 11 tahun. Aduh, saya tak tahu lah bila jadi tu. Jadi tuan-tuan, InsyaAllah, apa pun terima kasih juga kepada Yayasan Budi Islam Malaysia. Jadi saya nak umumkan kepada siapa yang berhasrat untuk menyertai ibadah korban, bolehlah menyertai, boleh daftar awal. Datuk Sri, come on Datuk Sri. Join juga korban tahun ni dengan YBIM. Ya, insyaAllah. Tapi saya ikut Ustaz. Tapi Ustaz. Okey, tapi lah kita hantar lembu saja kan. Satu bahagian lembu, tu satu bahagian lembu RM390, satu ekor lembu RM2,730 saja, satu ekor kambing RM580, satu bahagian unta pun sama dengan seekor kambing, satu bahagiannya RM580, seekor unta RM4,060. Jadi siapa yang berhasrat sila hubungi nombor yang kita lihat tu, yang tengah scroller tu dekat kembara korban tu, boleh hubungi nombor tu. InsyaAllah mudah-mudahan niat kita tu Allah tak rakir. Daftar dulu sebelum bayar pun tak apa. Daftar je dulu. Bayar kemudian tak apa. Yang penting kita nak, sebab kita tak nak nanti dekat-dekat ada waktu korban tu macam apa yang berlaku tahun lepas, jam senarai tu. Jadi kita takut nanti dia dah bayar tapi tak dapat nak laksanakan sebab lambat. Jadi siapa yang nak masuk boleh masuk awal. Jadi itu saja. Sekali terima kasih kepada Sendi, terima kasih kepada Yayasan Budi Islam Malaysia, terima kasih kepada panelis kita pada malam ni. Semua yang baik terdatang dari Allah SWT, berkurang untuk mencari kelemahan kami sebagai manusia biasa. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Islam Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Islam Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada tahun lepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, solatlah dan berkorbanlah tuan-tuan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain daripada solat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya
kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.